Ini sebahagiannya kita sudah terjemah dalam ini. Sama terjemah selepas tu. Babul hukmi fil bi'ri wa nahwi. Ini bab keputusan tentang telaga dan seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang bersumpah dengan sumpah sabar dengan sumpah yang putus ataupun sumpah yang tak betul. Untuk dia mengambil harta orang, yakni dengan sumpahnya itu, wa huwa fiha kadhibun, padahal dia tidak benar dalam sumpahnya itu, melainkan dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah, sesungguhnya orang yang membeli sesuatu dengan janji Allah ataupun sumpah Allah ni, yakni orang yang menukar dunia ni dengan bersumpah dengan nama Allah. Al-ayah. Faja al-Ash'ath, maka datanglah Ash'ath bin Qais dan Abdullah. Ketika Abdullah menceritakan hadis ini kepada mereka, faqala, dia berkata, yakni Ash'ath, nazalat fiyya nazalat, ayat ini turun berkenaan dengan saya dan berkenaan dengan seorang lelaki yang berbalah dengan saya, bertengkar dengan saya, berhubung dengan satu telaga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah engkau mempunyai bukti? Saya berkata tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu biarlah dia bersumpah. Saya pun berkata, jadi dia akan bersumpah? Kalau begitu dia akan bersumpah. Maka turunlah ayat innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim, sesungguhnya orang yang menukar dunia dengan jaminan Allah dan sumpah mereka. Bab keputusan tentang harta yang sedikit dan banyak sama sahaja. Ibnu Uyainah berkata, diambilnya daripada Ibnu Shubrumah, tentang Ibnu Shubrumah, diambil ini Sufyan bin Ibnu Uyainah, ni maknanya Sufyan bin Uyainah, dia berkata diambilnya daripada Ibnu Shubrumah, iaitu qadhi di Kufah, Abdullah nama. Al-qada'u fi qalilil mal wa kathirihi sawa'un, yakni keputusan hakim berhubung dengan harta yang sedikit dan banyak sama sahaja. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Salamah, beliau berkata Nabi SAW mendengar kebisingan kerana ada orang bertengkar di luar pintu rumahnya. Nabi SAW pun keluar untuk melihat mereka. Lepas tu ringkas ceritanya, baginda bersabda, innama ana bashar, aku hanya manusia. Orang datang membawa kes kepadaku, mungkin sebahagian daripada kamu lebih petah dalam perbahasannya daripada sebahagian yang lain, dalam hujahnya daripada sebahagian yang lain. Kerana itu aku memutuskan kemenangan untuknya, kerana aku ingat dia benar. Maka sesiapa yang aku putuskan kemenangan untuknya dengan memberikan hak mana-mana orang Islam, sebenarnya itu adalah sepotong daripada api neraka. Kalau begitu, bolehlah dia mengambilnya ataupun tidak mahu mengambilnya. Terpulanglah kepadanya sama ada mahu mengambilnya atau tidak.
Bab imam menjual kepada orang amwalahum, harta mereka. Ataupun satu lagi, bab imam menjual harta orang, yang ni rakyat dia lah. Wadiya'ahum, dan diya'ahum, tanah-tanah mereka ataupun harta tetap mereka. Nabi SAW telah menjual kepada Nu'aim bin An-Naham. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir, beliau mengangkat hadis ini kepada Nabi SAW, bahawa ada salah seorang daripada sahabatnya telah memerdekakan hamba an dubur, yakni sebagai mudabbar, di mana dia tidak mempunyai harta selain daripada hamba itu. Maka Nabi SAW menjual dengan harga 800 dirham. Kemudian menghantarkan harganya kepadanya, ini kepada orang yang menjual. Bab man lam yaktarith li ta'ni man la ya'lam fil umara. Ini bab orang yang tidak menghiraukan, tidak mengambil kisah, tidak menghiraukan celaan orang yang mencela umara, yakni pemerintah-pemerintah, kerana tidak mengetahui keadaannya. Ini bab orang yang tidak menghiraukan celaan orang yang tidak mengetahui tentang pemerintah. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW telah mengutuskan satu pasukan tentera, yakni nak mengutuskan, bukan makna telah itu dah, nak mengutuskan, menghantarkan satu pasukan tentera. Dan Nabi SAW melantik Usama bin Zaid sebagai panglima, sebagai ketua kepada mereka. Maka ada orang mengkritik ataupun ada orang yang menyatakan tidak setuju ataupun kritik tentang perlantikan dia tu. Wa qala in tat'anu, Nabi SAW bersabda, ataupun faqala, maka Nabi SAW bersabda, jika kamu mempertikaikan perlantikannya sebagai ketua tu, maka kamu juga sebelum ini telah mempertikaikan perlantikan ayahnya. Demi Tuhan, demi Allah, sesungguhnya dia memang layak untuk jawatan ini, dan sesungguhnya dia adalah di antara orang yang paling aku sayangi. Zaid itu. Dan yang ini pula, anak dia ni adalah di antara orang yang paling aku sayangi selepasnya, ini selepas Zaid ayah dia. Babu al-alad, babun al-aladul khasim, yakni orang yang keras dan suka bertengkar. Wa huwa daim fil khusumah, iaitu orang yang terus suka berkelahi, selalu berkelahi ataupun bertengkar. Ludda maknanya uja, lud, wa tunzira bihi qaumal ludda. Ludda itu makna uja. Uj itu jamak kepada a'waj, maknanya orang yang tak betul, maknanya jiwanya, bengkok pribadinya. Lud itu jamak kepada alat, itulah. Riwayat daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, manusia ataupun orang yang paling dibenci Allah ialah al-aladdu, ialah orang yang bengkok, maknanya hatinya belok, tak betul. Al-khasim,
yang suka berkelahi. Babun idza qada al-hakim bijawrin aw khilaf ahli al-ilm, khilafi ahli al-ilm. Ini bab apabila hakim ataupun pemerintah ataupun ketua memutuskan sesuatu kes ataupun sesuatu perkara dengan tidak betul, dengan kezaliman, ataupun menyalahi pandangan ahli ilmu, fahuwa raddun, maka keputusannya itu tertolak. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan Khalid bin Al-Walid kepada Bani Jazimah. Mereka tidak pandai berkata aslamna, kami masuk Islam, tapi mereka kata sabana, sabana, atau sabana, sabana. Kami telah bertukar agama, kami telah bertukar agama. Khalid pun terus membunuh dan menawan mereka itu, dan dia menyerahkan kepada setiap orang daripada kami tawanannya. Dan dia memerintahkan setiap orang daripada kami supaya membunuh tawanannya. Maka saya berkata, demi Allah, aku tidak akan membunuh tawananku, dan tidak ada seorang pun daripada sahabat-sahabatku membunuh asirnya, tawanannya. Selepas itu kami menyebutkan perkara tersebut kepada Nabi SAW. Baginda berkata, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid 2 kali. Baginda kata begitu 2 kali. Balik semula. Bab ma yukrahu min thana'is sultan wa idza kharaja qala ghaira dhalik. Ini bab larangan, ma yukrahu, larangan. Babu karahati thana'is sultan, begitulah maknanya. Ini bab larangan memuji sultan. Sultan itu sama ada sultan hak sebenar dalam bahasa kita tu pun ialah juga, dan sultan dalam bahasa Arab ni lebih luas makna dia, tidak semesti sultan saja, presiden ke, perdana menteri ke, apa-apalah, pemerintah, penguasa, itu makna sultan belaka, termasuk dalam sultan belaka. Apabila keluar daripada sisinya, qala ghaira dhalik, dia berkata lain pula, dia berkata lagu lain, yang ni tak boleh lagu tu. Kita kena dengan pemerintah ni. Ini adab ni, adab kepada rakyat, ataupun pengikut. Lagu mana dengan pemerintah ni. Kita tak boleh bermuka-muka, tak boleh puji depan. Depan ni puji yang kira lah, alik belakang lagu lain pun tak boleh lagu tu. Bahkan kita kena ikhlas lah, ikhlas. Lepas tu Imam Bukhari mari riwayat daripada ni anak cucu Ibnu Umar, iaitu Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Daripada ayahnya, ayah Asim itu iaitu Muhammad bin Zaid, yang ini cucu kepada Abdullah bin Umar. Dia berkata, orang-orang kata kepada Ibnu Umar, kita masuk menemui pemerintah kita. Jelaslah pada masa itu tak ada sultan, yang orang panggil sultan ni tak ada sepanjang zaman kita ni. Ini menunjukkan bahawa sultan ini bukan dengan makna sultan yang kita pakai ni, maknanya pemerintah, pemimpin. Kita masuk menemui pemimpin kita, maka kita ucapkan kepada mereka lain daripada ucapan kita apabila kita keluar dari sisi mereka. Yang ni kita kecek dengan dia tu tak serupa dengan alik belakang lah. Ibnu Umar kata apa? Kunna na'uddu hadha nifaqa, kami menganggap ini adalah sifat munafik. Lagu ni tak boleh. Kami itu maksudnya sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat. Tidak macam tu. Artinya dia tidak muka-muka, tidak pura-pura
tidak pura-pura, tidak buat-buat, apa ni, mengampu kau kita kata, jack kau kita kata, akak kau, congek kau kita kata, congek ekor. Tak ada lagu tu. Tak pernah ada. Kalau dia sokong tu, mana dia sokong betul lah tu. Dia sokong betul. Kita tak boleh anggap mana sahabat-sahabat ni dia ada main politik seperti orang Melo ni lah. Main politik tu lagu mana? Misalnya kalau nak jadi tok wakil ke, nak jadi apa-apa ke, pergi semayang alik belakang orang besar lah. Misalnya buat baik pergi kat dia, lama-lama dia kena nanti dia lagu tu tak boleh lagu tu. Misalnya hak lain lah, cara-cara lain pun banyak, kita faham, boleh faham sendiri. Cara-cara lain banyak, tak boleh lagu tu. Sahabat-sahabat tidak lagu tu. Misalnya kalau dia sokong Sayyidina Muawiyah di satu pihak, dia sokong sungguh, tak ada kerana dunia ke, kerana dapat dunia, diberi duit ke, diberi emas perak ke apa ke, ada. Dan dia tu sebenarnya tak betul, tahu tak betul, tapi depan dia kalau nak kata betul, ya di belakang tak betul, tak ada lah betul. Begitu juga sebaliknya Sayyidina Ali, bila dia terima Sayyidina Abu Bakar, terima Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dia bai'ah, mana sungguh tak ada muka-muka, alik belakang tu lagu lain, dia tak terima, dia kata macam-macam, tak ada lagu tu. Itu mungkin orang kemudian mungkin ada. Adapun kalau zaman sahabat dulu tak ada. Sebab kalau kita kata Sayyidina Ali ni muka-muka dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Uthman dan sebagainya, dia pura-pura tu teruk sangat lah. Sampai kau pergi semayang sekali, jadi ahli mesyuarat, pergi perang sekali, banyak lagi lah benda-benda lain. Jadi itu semua muka-muka buat, tak benar sahabat, tak betul. Ini Ibnu Umar kata kami, yang ni para sahabat, tidak jenis lagu tu. Kalau dia buat gitu betul lah tu. Itulah sebabnya kita pegang hak dia, terima. Apa ya kita pertikai lagi? Apa ya kita pertikai lagi? Dah kalau Sayyidina Ali tu terima dah, maknanya alik belakang pun dia lagu tu lah juga. Tidak, alik belakang tu lagu lain. Jadi tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu. Tak boleh bermuka-muka. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling jelek, yang paling teruk ialah orang yang mempunyai dua muka. Dia pergi dengan orang ni dengan satu muka, dia pergi dengan orang ni dengan muka yang lain pun. Tak boleh lah. Ini jadi munafik lah. Tak kira lah dalam bab apa. Ini dalam bab pemerintahan ni, dalam bab pemerintahan, dalam bab politik lah. Mana berpolitik tak boleh lagu tu. Tak ada dalam Islam lagu tu. Pasal muka-muka gitu, tak ada. Apa kata tu jelas. Kalau tak setuju, payah. Gitu. Tapi alik belakang lagu lain, depan lagu lain tidak. Tak ada lagu tu, tak boleh. Bahkan itu dianggap orang yang paling jelek, paling keji, paling jahat. Lagu tu. Jadi bukan hak jelek, hak keji ni, hak perangai-perangai lagu lain saja. Salah satunya hak ni pun jelas juga. Jadi tidaklah kata orang yang hak biasa saja, dia terlibat juga. Hak mana dia terlibat lah. Hak dalam terlibat dalam politik ni pun boleh jadi juga, jadi sejahat-jahat manusia apabila dia bersikap begini. Bukan orang yang menegur saja, apabila menipu tu mana teruk, dia Tuhan murka ke apa. Tidak itu saja. Hak tu bab orang negur. Bab hak politik ni pun lagu ni. Biasanya sebab dia masuk dalam bab ni, sebab orang-orang politik lah biasa jenis lagu ni. Depan lagu lain, belakang lagu lain. Gitu. Depan lagu lain, belakang lagu lain. Kalau orang yang mengikut cara Nabi SAW, tidak, dia serupa. Dia serupa. Nak tahu betul ke tidak betul muka-muka ni, kalau depan kita dia kacak lagu lain, alik belakang kita dia pergi kata lagu lain. Itu makna dia muka-muka lah, dia tidak ikhlas lah. Dia tidak ikhlas. Biasanya yang berlaku lagu ni ialah pemerintah.
orang-orang politik lah, kita panggil orang politik. Zaman sekarang ni lagi teruk lagi, lagi teruk. Depan dia boleh senyum, dia boleh salat, dia boleh dakak, alik belakang dia kuat, orang suruh bunuh. Sampai ke peringkat tu. Babul qada'i 'ala al-ghaib. Ini bab memutuskan terhadap orang yang tiada, memutuskan kes terhadap orang yang tiada. Lagu mana? Kalau orang itu tak ada, bolehkah putuskan kes dia? Cara ni mana satu pihak saja, pendakwa saja ada, yang terdakwa ataupun yang kena dakwa tu tak ada. Boleh ke tidak cara lagu tu? Boleh ke tidak cara lagu tu? Ni bab bahagian kehakiman pula. Sebab di dalam bab ni dia masuk dua lah besarnya. Satu pemerintahan secara umumnya, yang kedua iaitu berkenaan dengan kehakiman. Riwayat daripada Aisyah, kalau kita tengok hadis ni, hadis tu lah juga berapa kali dia mari hadis Hindun. Kata Abu Sufyan ni dia kedekut sikit. Sayanya perlu ambil daripada harta dia tu sikit untuk belanja anak pinak ni. Nabi SAW kata, ambillah apa yang mencukupi kepadamu, apa yang mencukupi untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, yang mengikut uruf lah, mengikut kebiasaan, mengikut hak ramai pada masa tu, cukupnya setara mana boleh ambil. Jadi ni hadis ni kalau nak kiranya tidak duduk dalam mahkamah dalam gapo, tetapi Imam Bukhari buat kesimpulan, maknanya hakim boleh membuat keputusan gitu. Boleh membuat keputusan gitu. Jadi seseolahnya Hindun ini mendakwa bahawa Abu Sufyan tidak bagi cukup kepada dia. Nabi SAW tak tanya balik, hak kena dakwa tu ya Abu Sufyan tu, ya kau lagu tu, tak tanya. Bahkan dia kata terus lalu, mu boleh ambil gini. Maknanya kira-kiranya kalau hakim pun boleh juga lagu tu. Dalam perkara ni dia ada khilaf. Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya, dia kata lagu ni lah boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengannya katanya tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena dengar sebelah pihak lagi. Kalau lagi tak dengar sebelah pihak ni, kita tidak boleh buat keputusan. Hakim tak boleh buat keputusan. Kecuali kalau teras sangat. Nabi SAW ni cerita lain, dia tahu. Apabila dia buat keputusan gini tanpa tanya tu, kira-kiranya dia tahu, dia tidak akan salah. Tapi kalau orang lain tak boleh. Hak ni bukan untuk orang lain, khusus dengan Nabi SAW sahaja, ataupun dalam kes-kes yang tidak berat mana lah, kes-kes kekeluargaan yang mana hakim itu sendiri misalnya dia sudah tahu dah orang tu suami dia tu lagu mana, suami perempuan tu misalnya, perempuan pergi dakwa gini-gini, dia tahu dah, dia boleh lah. Sebab apa? Teraniaya sangat dalam kes itu. Tapi kalau dalam kes umum hak biasa ni tak boleh. Dia kena dengar lagi sebelah pihak lagi, sebelah yang kena dakwa tu, yang terdakwa tu, apa dia kata. Sebabnya mereka pegang di sini dalam Hasyiah nombor 7 ni, hak tadi hak boleh buat keputusan dalam keadaan hak kena dakwa tu tak ada. Duduk luar negeri, kau duduk mana-mana, kau tak ada, boleh. Itu Syafi'i, Malik, Ahmad dan lain-lain. Sebab dia kata kalau kita tak boleh buat keputusan, boleh jadi menyebabkan mana-mana pihak terabai ataupun terbiar daripada mendapat haknya. Jadi dalam kes yang seumpama itu ada ketikanya boleh. Tetapi ini tidak berkaitan dengan kes jenayah ke apalah, tidak. Dalam kes berkait dengan nafkah dan sebagainya, yang seumpama itu. Tetapi Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia pegang dengan pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali ketika Nabi SAW menghantar beliau ke Yaman, la taqdi li ahadil khasmain hatta tasma' kalam al-akhar. Jangan kau putuskan kemenangan kepada mana-mana pihak yang membawa kes selagi engkau tidak mendengar keterangan dari pihak satu lagi. Misalnya yang mendakwa kata lagu-lagu ni, jangan putus, dia benar selalu, sokong dia selalu, kena dengar hak lagi, hak kena dakwa ni dia nak kata lagu mana.
Gitu. Dia pegang dengan hadis itulah, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tapi Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia kata Imam Abu Hanifah pakai dia kata tak boleh ni dalam sebuah kes atau tidak. Dalam setengah-setengah kes, kalau kes sebaliknya gini. Misalnya hak kena dakwa tu mana pihak yang mendakwa tu, orang yang berkenaan dia tak ada, hak kena dakwa tu ada. Gitu. Kalau lagu ni Imam Abu Hanifah timur. Misalnya satu orang tu ada orang berhutang dengan dia pun pergi keluar negeri lama, dia ada anak bini ni susah, anak makan pun susah. Jadi anak bini dia ni boleh pergi dakwa ke mahkamah, bawa kes ini ke mahkamah, rakyat kata orang ni ada berhutang dengan suami dia ni tak ada. Jadi hakim boleh panggil orang hak didakwa tadi dan dia mengaku. Kalau dia mengaku betul, boleh kalau lagu tu. Imam Abu Hanifah pun terima kalau lagu tu. Hak dia sebut ni memang molek. Molek lagu tu. Ini Hafiz Ibn Hajar sebut. Sebab kalau tidak akan terbiarlah isteri itu. Tapi syaratnya kena jelas lah, biar ada bukti lah bahawa ini isteri, ini anak dia yang mendakwa. Jadi yang mendakwa sebenarnya hak tu pitih yang orang tu berhutang tu tak ada. Orang tu tak ada, si suami tu. Tetapi yang berhutang ni ada. Hak tu tidak gaib. Yang gaib tu seseolahnya pendakwa. Jadi yang mendakwa bagi pihak dia nya isteri dan anak dia. Lagu tu tak apa. Tak apa. Tapi ini semua dalam kes hukuk maliyah yang berkait dengan harta, nafkah dan sebagainya. Adapun kalau sampai menyebabkan kena kerak tangan dah curi, dakwa orang tu curi, maka putus lalu. Tak boleh. Tak ada mazhab kata lagu tu. Dalam kes jenayah, kes hudud tak boleh. Dia kena dengar dua pihak. Selagi tak ada tu tak boleh putus hukuman itu. Gitu. Artinya dia kena tengok kes ni tidak serupa. Jadi bagi seseorang hakim tu dia kena pandai lah, dia kena ngaji lah. Kes lagu ni boleh, kes lagu ni tak boleh. Dia kena ngaji. Kalau tak ngaji, pegang dengan hadis ni zahir gini kan, semua kau boleh? Tak boleh, tidak semua. Untuk setengah-setengah kes saja boleh. Sebab kalau kita nak tunggu dia balik, dia tak ada, lama makan masa. Jadi terabai orang ni dia nak pitih. Dia nak pitih, perlu pada pitih. Kalau 10 tahun lagi baru kelik lah, mana? Dia nak menego, nak keperluan dia banyak lagi. Dia boleh lagu tu. Sekiranya ada bukti-bukti cukup lah. Tidak semesti ada. Sekarang ni lagi senang lah. Sekarang ni dengan alat-alat perhubungan yang begitu banyak, mudahlah untuk nak pastikan kebenaran mana-mana pihak. Mudah untuk pastikan. Walau bagaimanapun pihak pendakwa ni mesti kena ada bukti lah. Mesti kena ada bukti. Misalnya pihak bank ke apa, kau cukup bukti bahawa ni orang dia berhutang dengan dia dan tak bayar, dia tak ada. Apa lagu mana lah? Boleh kau ambil. Ni lah benda-benda gini lah. Berkait dengan harta ni, kalau cukup bukti, mengikut setengah ulamanya boleh. Mengikut setengah ulama tak boleh. Kalau hak besar-besar, banyak-banyak tu tak boleh. Dia kena ada pihak satu lagi. Lepas pada tu, hal ni ada kaitan juga. Katakanlah orang ni dia dakwa saja, orang tu ada berhutang dengan dia kau gapo kau, kita kata lepas tu pergi mahkamah, cara dah orang tu tak ada, pihak satu lagi tu tak ada, mahkamah memutuskan menang pendakwa ni, katakanlah menang pendakwa. Jadi orang yang diputuskan menang itu dia kena beringat. Nisa lagi nak ceritanya hukum Islam ni dia ada dua perkara. Ada dua perkara, dua pintu lah, dua lapis. Satu lapisnya dari segi hukuman biasa, yang keduanya dari segi neraka tu, akhirat. Hak tu juga menghalang dia daripada mengambil hak orang lain. Kalau terlepahlah hukum mahkamah ni, maka orang yang beriman dia takut juga nak ambil hak orang lain ni. Sekiranya dia percaya kepada hari akhirat, dia akan takut. Dan dia akan sedar hak sebenarnya Nabi SAW sudah kata dah,
iaitu janganlah dia ambil kalau bukan hak dia sebenarnya. Sebab apa? Keputusan hakim itu tidaklah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kalau benda tu hak orang, tetap haram lah, tidak jadi halal kerana mahkamah kata mu benar. Jadi kamu sendiri tahu kan sebenarnya dakwaan kamu tu betul ke tidak? Itu soal lagi. Soal lagi. Kalau dia tak takut, boleh jadi benar lah dia, benar dalam dunia. Sebab tak masuk mahkamah pun ada juga benar lah dia, jaya lah dia. Dia bolehlah tipu orang, bolehlah keuntungan sikit, tapi di akhirat tak ada apa. Tidaklah kata keputusan mahkamah ini mutlak dengan arti kalau mahkamah tu beri benar, halal adalah. Tidak begitu. Kalau bukan hak dia, tetap haram. Tetap haram. Dan hadis ini juga, dah sudah berapa kali dah sini mari ni. Hadis ini juga menunjukkan bahawa hakim hanya melihat kepada hujah. Mana-mana pihak. Daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa boleh pakai lawyer, boleh pakai peguam. Sebab apa? Ada kalanya orang tu dia tak boleh kecek depan orang. Jadi kadang-kadang hakim boleh terpengaruh. Dia kata hakim kamak dia ni salah, padahal dia tak biasa kecek depan orang, dia kenali. Misal dengan sebab itu boleh dia pakai peguam, pakai lawyer. Sebab lawyer dia tahu undang-undang, ni dia takut tak kena kau gana-gana, takut. Padahalnya dia tidak salah. Hakim terpengaruh, tengok keadaan dia tu, rasa dia salah. Sebab tu lebih moleknya pakai peguam. Hak lebih molek pakai lawyer. Daripada sini boleh. Dan hak sedap kecek, mana sedap kecek ni kalau nak kira lawyer lah. Kalau orang biasa dia kecek sedap apa. Jadi nak menyebabkan jadi hakim ni berasa kagum, kemah hujah-hujah dia. Tetapi kemas secara mana pun dia bergantung kepada fakta yang sebenarnya. Kedudukan benda tu, hak sebenarnya lagu mana. Kalau sedap, cara sedap lah mana-mana pun hakim tu dia kena ingat juga. Apa ni lawyer tu pun, peguam tu pun dia kena ingat juga bahawa dia tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tak boleh. Kalau benar pun benar dalam dunia. Kalau dia boleh pitih pun sebab dia benar boleh banyak, boleh dunia. Hakikatnya satu potong daripada neraka yang aku berikan kepadanya. Ini tidak khusus dengan Nabi SAW sahaja, kepada hakim-hakim yang lain pun lagu tu juga. Hakim yang lain pun lagu tu juga. Dan ini tidak khusus dengan mahkamah Islam sahaja, mahkamah kafir pun lagu tu juga. Asalkan misalnya kita duduk di negeri kafir, cara adalah mahkamah dia, tapi memang kita betul hak kita boleh menuntut. Kalau kita tidak menuntut melalui perbicaraan mahkamah tu, kita nak dapat hak kita lagu mana? Dia mesti kena ada kes-kes tu, maknanya dia berkait dengan mahkamah, dengan lawyer. Kita kena masuk dari situ asalkan kita betul. Jangan pula kita tak betul. Kalau kita tak betul dalam mahkamah Islam, dalam negara Islam pun tak boleh. Kalau kita betul dalam mahkamah kafir pun boleh. Tak ada masalah hak kita. Jangan kita menuntut sesuatu yang haram. Itu tak boleh. Hak orang lain menuntut hak kita, itu disuruh kita jaga harta kita, kita jaga hak kita, kehormatan kita di mana-mana pun. Jadi Nabi SAW kata, dah tahu dah itu berarti sepotong daripada neraka, terpulanglah nak ambil kau tak saya ikut. Falyakhudha aw liyatrukha. Bolehlah dia nak ambil. Bukan makna bolehlah dia nak ambil tu maknanya sini menunjukkan harus dia mengambil. Tidak, di sini amar, di sini amar litahdid, orang panggil amar untuk memberi makna ancaman. Sebab dalam ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang nak beriman. Sesiapa yang jadi kafir, jadi kafir lah. Jadi Tuhan suruh jadi kafir kau, bolehlah maknanya. Sekurang-kurangnya harus. Tidak. Ni dia kata boleh tu makna setelah dia ayat dah ancaman tu. Jadi kira-kiranya orang yang cerdik faham. Suruh di sini bukan makna suruh, makna harus, makna boleh, makna mesti kena buat. Dah. Suruh tu makna kalau buat kenalah, kalau buat kan. Gitu.
Supaya juga di sini. Kalau nak ambil memang boleh lah dalam dunia, boleh. Tak ada kata jadi apa-apa. Boleh. Hak mana-mana hak jadi lawyer, hak jadi peguam, hak jadi hakim tu kalau tak betul, boleh hak dalam dunia, tak ada apa. Makan kenyang betul lah. Boleh buat rumah besar betul lah, boleh duduk. Senang lah, mewah lah kita kata. Betul lah je dalam dunia. Boleh ambil. Tidak kata kalau ambil jadi lembek tangan kau. Tak. Dunia. Itulah maknanya. Kalau tak saya ambil pun tak apa. Tak apa juga. Kalau tak ambil tu maknanya betul lah tak ambil tu. Tak boleh ambil lah maksudnya. Di sini tak boleh ambil. Kalau tak betul, bukan hak kita, kita tak boleh menuntut. Tak boleh ambil. Diriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW. Ini cerita Utbah. Berapa kali dah kita jumpa hadis ini. Utbah bin Abi Waqqas, adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, anak lelaki Walidah Zam'ah, anak lelaki hamba sahaya perempuan, Zam'ah, kepunyaan Zam'ah itu anak saya, kata dia. Anak abang tu, kata dia. Ambil lah, kata dia. Kalau mau jumpa budak tu, ambil, jagalah, pera dia. Sebab zaman jahiliah ni dia gini, orang tu ada hamba. Orang tu ada hamba. Hak ni tetamu mari rumah dia, dia suruh hamba dia tu layan tetamu dia tu. Sebab orang ni baik kan, tetamu dia ni baik, hak dia hormat. Jadi cara jahiliah tu apabila mari, dia suruh layan tetamu tu, layan segala-galanya. Bukan setakat layan akad teh, akad air dok lah. Maknanya sampai tidur sekali pun boleh. Dalam Islam tak leh lagu tu. Kalau seseorang tu ada hamba, tetamu dia ke siapa dia ke mari, tak leh nak buat lagu tu, tak leh. Tak leh. Kalau tidak, dia sendiri. Kalau dia sendiri tak apa, hamba dia. Kalau dia sendiri tak menikah pun tak apa. Kalau hamba dia sendiri boleh pakai hamba dia. Setelah dia guna hamba dia tu, dia tak leh kau orang, tak leh. Kalau sebelum dia guna pun, dia tidur sekali, tak tidur sekali pun, tak leh juga beri kepada orang. Suka-suka tak leh lah. Kecuali kalau bui betul jadi milik dia, tak apa. Kalau lagu tu boleh lah orang tu nak tidur sekali kalau lagu mana. Kalau tidak bui lagu tu, nak pergi pinjam, tak boleh. Syiah ya kata boleh ya. Syiah kata boleh lah. Itu dia memburukkan Islam. Padahal Islam tidak lagu tu, tak ada. Hak tu cara jahiliah. Ni Utbah bin Abi Waqqas ni macam mana dia boleh anak dengan hamba Zam'ah tu. Zam'ah tu ayah kepada Saudah, tu lah isteri Nabi SAW, Saudah binti Zam'ah. Jadi macam mana boleh anak? Sebab lagu tu sebab kita kata ni lah zaman jahiliah lah lagu tu. Hamba kan, tapi boleh jadi anak pada hamba tu bukan anak dia, anak dengan orang lain. Boleh jadi. Jadi bila tiba tahun pembukaan Mekah, Sa'ad pun ambil lah, jumpa dengan budak tu ambil. Dia kata, abang aku pesan aku, kata dia, suruh ambil anak dia, kata. Abd bin Zam'ah, adik-beradik kepada Saudah pun pergi. Dia kata ni adik dia, kata dia. Anak hamba kepada ayah saya, dilahirkan ala firashi, di atas tilam ayah saya. Maksud tilam itu maknanya dah muka hamba kan, hamba tu sebagai isteri lah, mana boleh lah. Mana kalau ayah dia nak bergaul, nak setubuh, nak duduk sekali dengan dia, boleh lah. Jadi dia kata gitu, bawa kes ini kepada Nabi SAW. Jadi anak nak boleh ke siapa? Budak saja. Jadi kira-kira di sini Nabi SAW sebagai hakim, sebagai hakim. Kan ada keputusan ni, ada keputusan ni. Gitu tengok. Kalau ajaran Kristian, kalau ajaran lain tak ada. Sebab Nabi Isa dia tidak jadi hakim. Nak cara nikah, keputusan mahkamah apa tak ada. Kalau nak belajar dengan dia perai, cara nak perai pun tak boleh juga. Dia tidak perai. Dia kata kalau orang tapah pipi kanan, mau pipi kiri, biar dia tapah. Nabi SAW tak ajar lagu tu. Tak ajar lagu tu. Dan kalau nak ambil contoh sebagai suami pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab Nabi Isa tak menikah. Tak menikah. Jadi kita nak ikut lagu mana Kristian? Mana ajaran dia tentu sekali tidak lengkap. Tidak lengkap.
Tidak lengkap. Jadi bagi kita tidak jadi masalah, sebab dia sudah mansuh untuk sementara saja hak lagu tu. Kalau iya pun seperti orang Kristian kata tu, dia ni gini-gini tak cara ke dunia. Kalau iya pun, tapi kita tidak anggap gitu. Nabi-nabi ni serupa yang dengan nabi-nabi lain. Cuma dia tidak nikah tu betul lah. Kalau dia tidak nikah tu tak apa. Tapi kita tidak berkait dengan dia. Yang kita nak buat contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Islam sempurna. Agama lain tidak sempurna. Tak sempurna tu kita nak ikut lagu mana dia. Kalau dia buat pelik-pelik, dia tak makan berapa hari pun, kita nak ikut lagu mana? Dan muka dia Tuhan, kita manusia biasa. Kalau dia boleh kecap betul, boleh gitu gini, dia bukan manusia. Macam mana kita nak ikut dia? Kalau manusia saya esok depan Tuhan, kalau kata tak, macam mana ya Allah kita nak jadi lagu tu? Kita tak boleh, kita manusia. Untuk apa hantar Rasul Nabi ni? Untuk apa? Untuk diikut ke? Untuk apa? Untuk disembah? Mana tak boleh. Sebab tu kita tengok dari segi agama ni tak boleh lawan Islam, tak boleh. Dari segi tu memang kita tengok Nabi SAW sebagai pemerintah ada, sebagai ketua perang ada, sebagai pemimpin negara ada, sebagai suami ada, sebagai apa saja pun ada. Bawa kes itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, Sa'ad kata, wahai Rasulullah, ini anak saudara saya, apa saya pesan, kata dia, wayak gini-gini, lagu tu lah. Abd bin Zam'ah kata, ni adik-beradik saya, anak kepada hamba perempuan ayah saya, dilahirkan ala firashi, yang ni semasa hamba ni dengan dia, hak dia, sebagai hak dia. Jadi kira-kiranya hak dia. Kalau lah tu tamu mari pun jajaran sekali gitulah, hak skalanya ayah saya lah, kata dia, sebagai bini ayah saya lah, tapi tidak bini lah, hamba. Itu orang panggil firash juga, firash. Cuma firash itu dia banyak pula pembahagian firash itu. Firash tam, firash naqis, macam-macam lah firash itu. Nabi SAW pun kata, huwalakah, engkau kemenangan untukmu. Engkau memenangi kes ini, wahai Abd bin Zam'ah. Rasulullah buat keputusan boleh kepada Abd bin Zam'ah. Dan Rasulullah kata, atas rasa apa? Apa prinsipnya? Apa kaedahnya? Ya Rasulullah bagi kemenangan kepada Abd bin Zam'ah itu, yaitu al-waladu lil firash. Tu kaedahnya, peraturan ada kaedahnya. Anak ini adalah hak kepunyaan tuan punya tilam. Jadi tuan punya tilam siapa? Ayah kamu. Tuan punya tilam ayah kamu. Walil akhir al-hajar, dan orang yang berzina, yang bukan sahibil firash lah, bukan tuan punya tilam itu, al-hajar, dia mendapat batu. Yang ni tak dapat apa-apa, sia-sia. Dia mendapat batu tu maksudnya dia sia-sia, dia tak boleh apa-apa. Boleh anak batu, kalau boleh nasi sedap juga telan, nah. Kalau boleh batu tidak mengenyangkan, tak ada faedah. Tak boleh apa-apa, sia-sia. Nabi SAW bagi kemenangan kepada Abd bin Zam'ah. Pasal apa? Pasal mengikut kaedah, peraturannya lagu tu, al-waladu lil firash. Kemudian dia berkata kepada Saudah, walaupun dia beri kemenangan kepada Abd bin Zam'ah, kira-kiranya budak ni adik-beradik lah dengan Saudah, tapi dia perintahkan Saudah, ihtajibi minhu, kamu hendaklah berhijab dengan dia ni. Kamu tak boleh mendedahkan aurat kamu dengan budak ni, tak boleh. Nanti kalau dia besar lah, kalau dia besar tak boleh. Apabila dia balik, pada ketika itunya tak balik lagi. Pasal apa Nabi SAW putuskan begitu? Sebab dia nampak ada keserupaan budak itu dengan Utbah. Ada meh Utbah tu ada. Mana kira-kiranya boleh jadi juga ini cerita zaman jahiliah kan. Jadi walaupun sahibul firash, memanglah sahibul firash, tapi anak ni masa tu mana dia ada DNA kau gapo sekolah ni, boleh buat ujian, test, anak ni anak siapa dia, betul setara mana dah. Kalau boleh buat setara tu pun tetap kaedahnya al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash, ini kaedah. Mana kalau orang tu, anak orang tu walaupun meh dia tak serupa dengan ayah dia, mak dia pun meh serupa dengan orang lain, dari segi hukum dunia anak dia. Dari segi hukum dunia anak dia, dia tidak boleh menafikan tak terpasang, tak boleh. Tak boleh.
Tetapi itu mengikut aliran fiqh ni lah. Satu fiqh lagi dia kata mungkin kalau ada bukti-bukti yang lain, setara Usamah tu mana serupa Imam Syafi'i, dia mengambil kira dari segi qiyafah. Qiyafah setara tu pun dia Nabi SAW suka tu. Sebab ahli qiyafah ni mana dia kata kepada Zaid dan Usamah yang tudung mukanya nampak kaki dia. Dia kata ada pertalian darah dua ni, anak dengan ayah ni, kata dia. Padahal dia tak tengok muka. Dia lalu dekat, serupa, kata dia, anak dengan ayah. Dia kata Nabi SAW suka Nabi SAW menunjukkan boleh diambil kira benda tu. Berdasarkan ini, mana kalau bukti-bukti lain berdasarkan ujian DNA ke apakah ke lain-lain, boleh ambil kira juga. Itu satu pendapat lain pula. Tak apalah. Maknanya benda tu ada khilaf, ada khilaf. Sebab itulah budak tu tak tengok Saudah sampai ke mati, tak tengok. Apabila dia besar, tak tengok. Sebab Nabi SAW perintahkan kepada Saudah supaya berhijab, jangan mendedahkan aurat di hadapan dia. Di satu pihak dia bagi kemenangan, tetapi kemenangan pun maknanya tidak mutlak juga. Mana ada perkara-perkara yang perlu kita mengambil langkah bercermat. Begitulah maknanya hakim kadang-kadang dia boleh buat keputusan walaupun benar orang ni, tetapi dia ada lagi ambil kira beberapa perkara. Dia tidak bagi kebebasan sepenuhnya. Misalnya tapi kena gini syarat dia boleh buat. Macam di sini. Kalau nak kira dah betul-betul adik-beradik kah? Boleh lah. Apa ni ada. Sebab apa ambil kira benda lain pula. Babul hukmi fil bi'ri wa nahwihi. Ini bab keputusan tentang telaga dan selainnya. Bab keputusan berhubung dengan telaga dan seumpamanya. Lagu mana? Ini mana semuanya Imam Bukhari nak ceritanya. Kalau bawa sesuatu kes itu kepada hakim, maka hakim boleh memutuskan kes itu. Sama ada berkenaan dengan telaga-telaga kepada masyarakat. Setengah-setengah masyarakat tu macam masyarakat Arab tu penting, besar makna dia dan cukup berharga. Dan seumpamanya. Jadi artinya Imam Bukhari nak cerita di sini, keputusan itu bawa kes cara ni mana biar benda yang ada rega. Ada rega, orang panggil harta. Dia mengikut setengah-setengah ulama-nya. Imam Bukhari nak mari ni pendapat sekumpulan ulama mengatakan kalau kes nak bawa ke mahkamah, bawa kepada hakim ni, biarlah benda tu benda besar. Jangan benda samah dua, 2-3 amah pun bawa dalam mahkamah. Tak padan lah, buka pair tu pun berapa dah. Buka pair tu pun mahal dah belanjanya. Jadi benda tu tak padan. Jadi dia nak cerita sini keputusan tentang telaga dan seumpamanya. Seumpamanya tu maknanya hak setara-setara tu lah. Hak setara-setara tu boleh dibawa kepada hakim, dan hakim dia akan guna cara-cara dia lah. Di antaranya minta bersumpah, di antaranya minta bukti. Itulah yang tersebut dalam hadis ini. Nabi SAW kata sesiapa bersumpah atas bersumpah dengan sumpah yang putus ataupun dengan sumpah yang tak betul lah, dengan maksud dia nak mengambil harta orang, padahal dia berdusta. Ini menunjukkan bahawa sumpah-sumpah ni banyak digunakan dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Di situ apabila bersumpah tu kena beringat molek. Kena beringat molek. Sebab apa? Kalau dia mengambil harta orang dengan sumpah dia tu, diberi kemenangan kepada dia, dia akan bertemu esok-esoklah dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nabi SAW pun, Allah SWT waktu ayat ni dalam ayat ni disebutkan Allah SWT tidak pandang kepada mereka. La yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Ash'ath bin Qais pun mari. Ketika Abdullah menceritakan kepada orang ramai hadis ni, dia kata hak ni ayat ni, kata dia tu kait dengan dia, kes dia.
apa ni, bertelingkah dengan satu orang lagi, kata dia. Berhubung dengan telaga. Berhubung dengan telaga. Nabi SAW pun kata, mu ada bukti ke yang kamu kata ni telaga kamu? Sebab apa dia dakwah dia? Ada bukti ke? Saya kata tak ada bukti tu. Tak ada. Bukti lagu mana? Tak ada. Saksi kau apa kau tak ada. Nabi SAW kata kalau lagu tu biar dia bersumpah lah. Biar dia bersumpah. Sebab apa dalam hadis yang lain disebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini juga salah satu kaedah dalam apa ni, kehakiman Islam. Supaya tadi jugalah al-waladu lil firash. Itu pun satu kaedah juga dalam kehakiman. Benda tu besar tu. Benda poin besar tu. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, mana pendakwa kena kemukakan bukti. Wal yamin 'ala man ankara. Dan bersumpah kepada orang yang bantah. Orang yang bantah, yang ni orang yang kena dakwa. Orang yang kena dakwa, dia boleh bersumpah. Biar dia bersumpah lah. Dah tak ada bukti, dia pun dakwa lagu tu. Biar dia bersumpah. Qultu idzan yahlifah. Kalau lagu tu dia akan bersumpah, dia ni tak takut Tuhan, dia akan bersumpah. Maka tunggu ayat ni. Tunggu ayat ni. Tunggu ayat ni. Ikut dia lah. Dan dia berani. Dan dia tahu dah Tuhan akan murka kepada dia. Dia nak ikut dia. Ni maknanya kepada orang yang beriman cukup. Ni cukup. Dan dia tidak akan bersumpah tak tu kalu. Tidak akan bersumpah tak tu kalu. Tidak ada makna kepada orang yang beriman dapat sedikit harta dunia. Harta dunia ni, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Nak tukar benda hak sedikit ni tak padan kepada orang yang beriman. Kalau saya esok sampai Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadanya. Dalam ayat itu disebut la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Gitulah, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Allah SWT tak bercakap dengan dia. Maksud di sini tak bercakap, kau tak tengok tu Allah murka. Adalah hadis ni sebut gini. Bukan mana tak tengok tu tak bercakap tu lagu mana. Tak. Boleh jadi ada juga dalam hadis sebut Allah tanya dia tu marah ke apa tu lagu mana. Dah kata tak bercakap dalam ayat tu. Perkara ni ada dalam Bukhari di tempat lain. Orang tanya Ibnu Abbas, maksud dianya tidak bercakap tu bercakap dengan molek lah. Sepatutnya orang harap pada masa tunya cakap dengan molek lah. Kalau tengok dengan rahmat, bukan tengok dengan murka. Hak ni bercakap juga, cakap dengan marah. Tak apa makna. Tidak duduk tu pada masa tunya. Nak Allah SWT ampunkan, Allah SWT terima. Gitu nak. Tak ada makna kalau Allah SWT bercakap dengan marah. Tengok dengan murka, tak ada makna. Babun al-qada'u fi qalilil mal wa kathirihi sawa'un. Imam Bukhari buat mari sabak lagi. Takut-takut kita kata dalam kes hak besar-besar sajalah boleh bawa kepada mahkamah ni. Kes hak kecil-kecil tak payah bawa ke mahkamah. Imam Bukhari nak mari satu pendapat yang lain pula, iaitu boleh jadi melihat kepada kes itulah. Kes tu setara mana. Sebab itu mahkamah ni dia pula ada banyak peringkat pula mahkamah ni. Ada mahkamah ni mahkamah hak peringkat negeri saja. Ada mahkamah ni mahkamah tinggi, ada mahkamah rayuan, macam-macam lagi mahkamah tu. Jadi kira-kiranya hak orang kata boleh dibawakan kes kepada hakim dalam semua perkara, semua kes besar atau kecil, serupa aja. Mana dari segi hakim itu bertanggungjawab, yakni pihak kerajaan bertanggungjawab menyelesaikannya, serupa. Ini boleh diselesaikan dengan cara lagu mana, iaitu kita bawa kes itu ke mahkamah yang sesuai dengannya. Mahkamah untuk cara kes lagu mana, setara mana. Kes ni setara ni, kes ni mahkamah rendah saja, bukan mahkamah tinggi. Misalnya dengan cara lagu tu. Tetapi nak cerita di sininya, mengikut Islam
tidak lepas tangan pemerintah. Tidak lepas tangan. Dia ambil hal belaka, ambil tahu belaka untuk kedamaian masyarakat ni, untuk keamanan masyarakat. Sebab dia banyak ke sikit ni, dia nisbi. Boleh jadi kepada orang yang banyak harta sebanyak tu sikit, tapi kepada orang yang susah sebanyak tu pun banyak dah. Nisbi. Sebanyak tu pun banyak dah. Hak ni sikit kepada dia. Kita tengok kadang-kadang kita lemah golek pala. Setara tu siapa mati bertikai. Bendanya kes kecil tak ada sebelah mana. Nak ceritanya manusia ni kerana kes yang kecil-kecil pun boleh berlaku juga kekacauan, huru-hara dan perbalahan, bahkan pembunuhan boleh berlaku. Dengan sebab itu pemerintah kena ambil kira, jaga, kawal hal ni. Salah satu kawalan dianya ialah dengan inilah sistem mahkamah dia tu, kehakiman dia tu, iaitu kemah. Daripada sekecil-kecil benda jaga sampai sebesar-besar. Ibnu Uyainah berkata, dia ambil daripada Ibnu Syubrumah, keputusan hakim itu berhubung dengan harta yang banyak ke sikit ke serupa serupa. Maknanya terpakai belaka, sah belaka. Bukan kata mahkamah rendah ni tak padan, kena hak lebih besar. Lepas tu hak kecil ni kena hak besar. Tak padan hak tu. Padan dengan rendah lah. Kalau kes tu kes kecil. Gitu. Tapi kita tak boleh kata dah mahkamah rendah jadi tak terpakai, tak ada nilai. Tak. Serupa je dari segi keputusan hakim, asalkan pemerintah telah melantik dia sebagai hakim, maka keputusan dia tu, mahkamah tu adalah dikira sah. Serupa je dari segi nilai dia. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah dengar geger orang duduk bertengkar di luar pintu rumah dia. Dia pun keluar. Apa cerita? Ayat gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku ni manusia. Aku ni manusia. Walaupun Nabi itu seorang Nabi, tapi dia tetap manusia. Itu kelebihan Islam ni pun. Kelebihan Islam ni. Sebab agama-agama lain hak manusia ni, Nabi ni jadi Tuhan belaka. Jadi Tuhan belaka. Uzair di kalangan orang Yahudi jadi Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa jadi Tuhan. Krishna orang Hindu, Rama, Sri Rama, orang tu asalnya jadi Tuhan. Hak mana hak tidak jadi Tuhan? Tak ada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab agama dia kemah. Tauhid dia tu kemah. Kalau ada nak selain pun ada orang tegur selalu, baik selalu. Sehingga Nabi tu tak Nabi. Dan jelas dia manusia. Bila manusia, dia adalah sifat-sifat manusia. Sifat manusianya, dia tidak tahu perkara gaib di antaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, dia tidak tahu perkara gaib juga, kecuali Allah SWT bagi tahu kepada dia. Dan lagi ni, itulah sebabnya dia sebut sini. Apalagi dia di sini sebagai hakim, sebagai contoh kepada hakim yang lain. Kalaulah dia tu tahu perkara gaib, hakim lain tak tahu perkara gaib, lagu mana nak ikut dia? Hakim tu sebagai manusia dan Nabi sebagai manusia, boleh turutlah, bukan sama-sama manusia. Boleh lah. Jadi kalau Nabi SAW boleh jadi tersalah, hakim pun boleh jadi tersalah juga. Hak lain boleh jadi tersalah. Kalau tersalah, Allah SWT tak kira hak lagu tu, tak kira. Boleh jadi sebahagiannya lebih petah, lebih kuat hujah dia. Jadi aku pun putuskan kemenangan untuknya dengan sebab hujah dia tu. Aku ingat ke dia tu betul. Mana aku ingat dia tu betul, rupa-rupanya tak betul. Misalnya, sesiapa yang aku putuskan kemenangan untuknya dengan mendapat hak mana-mana orang Islam, maka sebenarnya itu adalah sepotong daripada api neraka. Terpulang kepadanya lah, sama ada mahu mengambilnya atau tidak mahu mengambilnya. Ikut. Itu cara dia tu. Babu bai'il imam 'ala an-nas amwalahum wa dhiya'ahum. Ini bab pemerintah ni lagi. Pemerintahan dan kes-kes lagu ni biasanya diputuskan oleh hakim dengan kebenaran daripada pemerintah yang lebih tinggi. Bolehkah hakim menjual harta rakyat? Pemerintah menjual harta rakyat, boleh? Atau dia batalkan
jual beli yang dilakukan oleh rakyat, boleh ke tidak? Imam Bukhari nak cerita di sini, boleh. Pemerintah ni dia ada kuasa sampai gitu sekali, ada kuasa. Kalau orang tu jual pun dia boleh sekat, batalkan, boleh. Dan pembatalan dia tu adalah sah, kena pakai, kena terima. Kena terima. Barulah aman. Dalam masyarakat dia kena ada satu kuasa yang diterima, yang dihormati. Yang dihormati, orang panggil berdaulat lah, berdaulat. Kalau putus berdasarkan tu, orang terima, tak boleh kata apa dah. Dan kalau langgar juga, boleh hukum dia. Dia kena ada kekuatan lah. Dia kena ada kekuatan yang mana orang panggil pemerintahan lah, kekuatan itu. Dia ada tentera, dia ada polis, dia ada J, dia ada gapo lah, semua. Nabi SAW telah menjual kepada Nu'aim bin Naham. Dia jual. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi dia boleh jual ni sejauh mana? Boleh jual semua ke? Tak. Adalah orang tertentu, golongan tertentu. Misalnya mahjur bisafah. Mahjur bisafah. Mahjur bisafah ni kalau orang tu orang tak cerdik. Orang tak cerdik. Dia belanja harta benda dia. Belanja harta benda dia tu dengan cara yang luar biasa lah. Dia tak cerdik. Hakim boleh membatalkan jual beli dia tu. Dia hilang akal ke, dia bodoh ke, dia gapo ke, dia jual tanah dia tu dengan harga yang murah. Maka ada keluarga ni dakwa bahawa orang ni gini-gini. Hakim boleh putuskan, batalkan penjualan itu. Tak boleh jual. Sebab apa? Nyaya ke dia. Dia tak cerdik. Ini maknanya orang ambil kesempatan daripada tidak cerdik dia tu, keadaan tidak cerdik dia tu untuk kepentingan sendiri. Jadi hakim boleh memutuskan begitu. Satu, itu mana kalau sebab bodoh ke, gila ke, apa ke, dia boleh batalkan jual beli itu. Kalau tidak, ramai lah orang yang ambil kesempatan daripada orang hak kurang sini, hak cacat sini untuk kepentingan diri dia. Itu satu lagi mahjur bi iflas. Mahjur bi iflas ni mana dia jadi muflis. Bila muflis, istihar muflis, maknanya hutang dia lebih banyak lagi daripada harta dia. Mahkamah pun istihar dia muflis. Bila dia muflis, dia tak boleh jual. Nak beli nasi lauk tu boleh, nak beli nasi lauk tu kita kata. Tapi kalau nak beli kereta, benda besar-besar mahal-mahal lah, nak beli rumah, ataupun dia nak jual apa-apa, tak boleh. Mahkamah boleh sekat semua tu. Mahkamah boleh sekat. Sekarang ni apa orang pakai lagu tu? Hak ni Islam ada dah. Kalau tak amari undang-undang orang putih, ada dah ni kita tahu dah tu. Lama dah tahu. Duduk pakar selama mana sebelum pada ada undang-undang orang putih ni lagi. Untuk pakar lagu tu dah. Jadi dia boleh sekat penjualan itu. Takut jadi nyaya. Takut jadi nyaya. Nyaya kepada siapa? Kepada orang yang lebih berhak lah. Misalnya kalau hak muflis tadi, sepatutnya harta dia ada tu kena bagi kepada orang yang hak dia buta, piutang dia tu bagi kepada hak tu, ni dia jual pula. Dia jual. Boleh jadi kau teruk lagi dia. Maknanya dia ada sesuatu yang tak kena lah tu. Kira-kira je. Dia kena baiki dulu keadaan dia tu. Kira dulu ke mana-mana. Nabi SAW telah jual min. Ba'a min. Dia ba'a kalau min ni jual kepada, bukan daripada. Bukan makna Nabi beli dengan Nu'aim bin Naham ni tak. Dia jual kepada. Lagu tu bahasa Arab guna nak mana? Kalau kita tak kata. Dengan sebab itu min ni bukan dengan makna daripada di sini. Bukan dengan makna daripada, tapi dengan makna kepada. Nabi SAW telah menjual kepada Nu'aim bin Naham. Kita tak boleh terjemah Nabi telah beli. Beli apa ba'a tu? Beli ishtara. Dia jual kepada Nu'aim bin Naham. Ini Imam Bukhari sebut sini Nu'aim bin Naham.
Ini adalah di antara hak silap lah mengikut kebanyakan ulama'nya. Walaupun ada dalam Bukhari pun, ada dalam Bukhari. Imam Nawawi pun tak terima ni dalam Muslim. Baru ni kita sudah jumpa dah dalam Muslim ni. Imam Nawawi tegur dah sini. Imam Nawawi sebut dah. Di sini pun ada sebut. Bukan Nu'aim bin An-Naham. An-Naham tu dia ada. Dia ada gelaran, dia ada. Nu'aim huwa An-Naham. Itulah An-Nahamnya, dia ada lah. Wa yaqa'u fi kathirin min kutubil hadis Nu'aim bin An-Naham wa huwa ghalat, kata dia. Dalam banyaklah kita adanya sebut Nu'aim bin An-Naham. Itu salah. Sebab Naham itu wasaf kepada Nu'aim tu, sifat dia, bukan sifat kepada ayah dia. Ayah dia nya nama Abdullah, Nu'aim bin Abdullah bin Asid bin Auf dan seterusnya. Ada. Imam Nawawi pun kata lagu tu. Dan dia ni Nu'aim ni Islamnya awal lagi. Ada yang mengatakan yang selepas 10 orang memeluk agama Islam, dia tu hak selepas tu. Ada yang mengatakan selepas 30. Walau bagaimanapun gitulah. Sahabat ni yang lama awal Islam dia ni. Nu'aim bin An-Naham ini adalah waham, mengikut setengah-setengah ulama lah, termasuk Imam Nawawi. Bukan bin An-Naham. Bin itu keliru, kata dia, zaid. Nu'aim An-Naham yang sebetulnya. Ada dalam riwayat yang lain Nu'aim An-Naham, bukan Nu'aim bin. Bin tu tak kena. Bin. Riwayat daripada Jabir, beliau berkata Nabi SAW dapat tahu bahawa satu orang daripada sahabat dia jual hamba mudabbar dia. Hamba mudabbar ni lah ke mana? Hamba yang seorang tu kata, dia kata mu merdeka bila aku mati. Kalau aku mati mu merdeka. Tak tahu dia mati bila. Itu hamba yang dikatakan lagu tu oleh tuan dia, orang panggil hamba mudabbar dalam istilahnya. Ghulaman an dubur. An dubur itu maksudnya hamba mudabbar lah. Dia tak ada harta dah lain. Hamba ni dia harta pada masa tu ni. Tak ada dah lain. Nabi SAW pun batalkan. Hak dia jual. Memerdekakan itu. I'taq dia tu. Perbuatan memerdekakan itu Nabi SAW batalkan. Mana tak jadi. Sebab apa? Kalau kira jadi juga, habislah dia nyaya. Lepas tu dia nak hidup lagu mana? Ini menunjukkan Nabi SAW ni mengambil kira umat dia, rakyat dia ni, dia kena ada untuk hidup ni. Sesuatu ni, punca rezeki tu dia kena ada. Jangan kita nak kebajikan, nak apa pun siapa habis licin, lepas tu kita jadi minta sedekah. Jangan, tak boleh lagu tu. Nabi SAW tak benar lagu tu. Ni sahabat dia yang memerdekakan, dia batalkan. Dan dia jual. Nabi SAW jual hamba hak dia merdeka saat ni, batal. Hak dia kata tu tak jadi lagu tu. Hak dia, kalau nak kiranya merdeka ni dalam Islam ni mudah je. Kalau gurau pun jadi. Sebut dengan cerah juga. Gurau pun jadi. Merdeka pun pasal Islam ni kena sangat ala kemerdekakan hamba. Tapi oleh kerana hak ni besar lagi, dia tak ada harta, dia akan hidup susah lagi. Nabi SAW batalkan i'taq dia tu. Perbuatan dia memerdekakan tu dia batalkan. Lepas tu bila batalkan, mana Nabi SAW sebagai penguasa, sebagai hakim, jual hamba dia tu dengan harga 800 dirham. Lepas tu suruh orang pergi ke dia, pergi ambil ni. Jangan ada waktu tu kalau harta ni perlu semasa kita hidup dalam dunia. Dan bukan semua orang seperti Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW dia kenal orang. Sayyidina Abu Bakar pergi semua tak apa. Tetapi lagu ni dia tak pergi. Dia tak pergi. Hamba dia tu namanya Yaqub. Hamba hak dijual tadi. Hamba hak dimerdekakan tadi. Mudabbar tadi, dijadikan sebagai mudabbar tadi. Adapun sahabat yang memerdekakan itu terkenal dengan Abu Madhkur. Gitu, terkenal dengan Abu Madhkur. Gitu, tak jelas nama dia. Hak jom belinya, bila Nabi SAW batalkan, tanya sama dia nak beli.
Nu'aim An-Naham tadi lah. Nu'aim An-Naham ini ada tersebut dalam hadis Nabi SAW dengar dia duduk niaga dalam syurga. Suara dia berniaga. Maknanya seorang ahli peniaga lah di kalangan sahabat ni, Nu'aim ni. Dengar suara dia begitu. Setengah-setengah ulama kata Naham itu daripada Nahm dengan makna duduk daham. Dengar suara dia lagu tu dalam syurga. Setengah kata Nahm itu maknanya ialah jual, angkat suara, tanya orang tentang nak beli ke apa gitu. Jadi kira-kiranya Nabi SAW kalau dia cerita orang ni masuk syurga dalam keadaan gini tu, dia ada kaitan dengan hak tu masuk syurga tu. Seperti Ja'far kan, Ja'far abang kepada Sayyidina Ali tu, yang pergi perang tu kan, pegang bawa bendera tu, musuh tetak, pegang tangan kiri pula, tetak ni dia rakap, tetak saya jatuh bendera, pergi perang lagi sehingga kena tikar tu kan. Nabi SAW kata dia, Allah SWT tunjukkan dia duduk terbang dalam syurga, ada sayap. Ada sayap. Mana kerana putus tangan tu dia dapat keistimewaan dalam syurga. Bahawa duduk miskin kan? Macam mana ni hadis-hadis ni kadang-kadang pelik dah. Tidakkah kata syurga ni tak boleh masuk? Nabi kita mula-mula masuk. Faham macam mana masuk dalam syurga, duduk terbang sana sini. Hak ni bunyi duk dahan lah ataupun bunyi duk jual dalam syurga lagu mana? Tidakkah lepas hisab, lepas gap dia pada mahsyar dia baru masuk syurganya? Dengan sebab itulah pokok Mu'tazilah gapo-gapo anti hadis ni mudah benar dia. Tolak selalu hadis. Tak boleh lah begitu. Hak tu satunya mengikut ulamanya, mereka mengatakan kalau hak lagu-lagu ni lah ditunjukkan kepada Nabi SAW perkara yang akan datang. Akan datang, akan berlaku, tunjuk dah kepada dia. Gitu, betul dalam syurga tu. Tapi bukan hak lah ni, hak akan datang. Berapa banyak seseorang tu dalam dunia, dalam hidup ni, orang ni dia mimpi, bukan mimpi tak perlu takwil, mimpi dia tu tak perlu takwil, betul-betul lagu tu, lepas tu berlaku kepada dia betul-betul lagu tu. Berapa banyak, padahal benda tu ketika dia mimpi tak berlaku lagi, tapi dia tengok dia betul-betul gitu dah, lepas tu berlaku lagu tu. Tak ada takwil lah, tak ada, betul-betul lagu tu rupanya ada. Itu satu lagi mengikut kebanyakan ulamanya, anda lebih setuju dengan hal ni, iaitu ditunjukkan di alam misal. Alam misal syurga, gambaran syurga, bukan syurga sebenarnya. Alam misal, alam misal ni satu alam yang mana di situ ada gambaran dia kepada kehidupan di dalam dunia dan kehidupan alam akhirat. Kedua-duanya ada di situ. Gambaran dia ada di situ. Sebabnya kalau kita kata dalam syurga ni ada orang dengan sayap, ada duk nego ke apa, comel kau lagu tu je. Ada sayap, bahawa lain tak ada sayap. Tidak, kau dalam syurga tak payah sayap nak pergi mana-mana. Tak payah sayap, sapah lalu. Tak payah ada sayap lagu tu. Pas sayap ni rupa binatang. Rupa binatang. Lepas tu dalam hadis disebutkan dalam syurga ni manusia akan masuk dalam rupa Nabi Adam. Nabi Adam tu sayap lagu tu kau. Dah. Jadi maksud dia ni tamsil. Misal ni mana gambaran bahawa dia bebas seperti mana burung. Kita kan duduk dalam dunia tak ada sayap, tetap bebas nak pergi mana-mana kan. Burung dia bebas, boleh pergi sana sini sebab dia ada sayap. Begitulah juga diberi kebebasan kepada dia dalam syurga tu untuk pergi ke mana-mana. Bukan dengan makna dia tu ada sayap, seperti mana burung bebas bila dia ada sayap. Gitu. Bukan makna dia ada sayap. Kalau dia ada sayap seorang, dia seorang, orang lain tak ada sayap belaka, pelik pula jadi. Sedangkan dalam hadis disebutkan orang supaya Nabi ada. Nabi ada sayap, ada sayap. Tak, tidak lagu tu. Dari segi rupa macam mana? Supaya Nabi Yusuf. Jadi hak saat ini hak lebih sesuainya alam misal. Alam misal boleh ditunjukkan kepada Nabi SAW. Tak pelik betul. Jadi hak tunjuk tu mana dia berkait dengan hak tu lah. Dia masuk syurga tu ada kaitan dengan hak tu. Bau man lam yaktarith li ta'niman la ya'lam fil umara. Cakap tu dia. Wallahu a'lam. Akhir da'wan. Subhanakallah.